Baik, itu sehingga tahap penguatkuasaan yang diperlukan bagi memastikan seluruh rakyat Malaysia berada di rumah pada waktu malam. Keluar hanya ada kecemasan atau keperluan yang memerlukan anda untuk keluar saja. Jangan sebab ada antara alasan yang diberikan, saya ada hal sikit, saya nak jumpa kawan sikit. Jadi itu tak boleh. Itu memang perlu diberi ketegasan bahawa tidak boleh pada waktu ini sepanjang 14 hari ini bertenang, bersabar, tahan sikit kemahuan yang ada dalam diri itu. Baik, itu antara perkara yang akan kita bawakan dari masa ke semasa. Sekarang ini kita ingin kongsikan juga berkenaan dengan apa yang sedang melanda negara kita, berkenaan dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Antara yang paling terkesan adalah para pelajar kita di seluruh Malaysia dan institusi pengajian tinggi diarahkan untuk ditutup sementara, sekolah-sekolah, taska dan juga tadika juga diarahkan untuk tutup. Jadi mungkin perkongsian kita kecilkan seketika pada pagi ini berkenaan dengan pergerakan pelajar-pelajar kita yang diperlukan, dan ada juga antara istiadat convocation yang terpaksa untuk dibatalkan. Jadi saya bersama dengan dua tetamu kita yang sekali lagi saya nak tekankan ini penting, social distancing ini, penjarakan sosial ini sekurang-kurangnya 1 meter. So dengan saya di sebelah kanan adalah Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fauzi Ali, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Universiti Teknologi Mara. Selamat pagi Dr. Prof, terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan di sebelah kanan hujung saya adalah Dr. Zaitun Nasir, Pengarah Pusat Kesihatan UiTM. Kedua-duanya daripada UiTM di hatiku. Selamat datang kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin bagi penjelasan yang lebih lanjut, saya mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Prof, sedang apa yang melanda di IPTA, UiTM terutamanya? Bagaimana situasi sekarang dengan keadaan pelajar? Masih ada pelajar di kampus atau bagaimana, Prof? Okey, pertama ni terima kasih menjemput UiTM ke bersiaran MHI pada pagi ini. Situasi di UiTM secara keseluruhannya ada terkawal. Okey, di mana memang ada masih sebilangan kecil pelajar, terutamanya pelajar yang tinggal jauh di Sabah dan Sarawak contohnya. Okey, mereka masih berada di kampus. Okey, di Shah Alam pun ada. Jadi mereka ni kita dari segi kebajikan dan sebagainya memang kita jaga sepenuhnya lah. Okay, dia tak ada masalah. Okay, so kita sarankan kepada parent ataupun ibu bapa, okay, tak perlu risau. Okay, keadaan anak mereka di kampus semuanya terjaga dengan baik. Okay, makan dan minum pun kita sediakan. Jadi tak perlu risaulah aspek tersebut. Okey, baik. Itu sangat menarik juga daripada pihak pusat kesihatan, doktor, melihat kepada perkembangan semasa, adakah keadaan panik berlaku ataupun apa saranan yang diberikan oleh pusat kesihatan sendiri kepada para pelajar ini? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya pelajar-pelajar bila kita bagi cuti di UiTM kita telah panjangkan, mana kita ada perintah 18 hingga 31 Mac. Dan cuti mid semester untuk pelajar kita kedepankan 1 April sehingga 12 April. Ini mengambil kira sekiranya rakyat Malaysia tidak mematuhi kita punya perintah ni, kemungkinan besar akan dipanjangkan. Jadi kita tak nak pelajar nanti dah balik dan datang balik, so kita dah panjangkan. So untuk menangani itu kita telah menubuhkan jawatankuasa crisis management di bahagian hal ehwal pelajar yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor HEP, dan kita menangani bersama dengan semua bahagian-bahagian yang terlibat. So mana-mana pelajar yang didapati anxious, risau, so kita adakan kaunselor. Pusat kesihatan pun kita buka sebab kita termasuk dalam essential services. Betul. So kita akan buka sehingga 10 malam. So kita ada lagi lebih kurang dalam 1,300 pelajar yang masih tinggal. Kita sediakan asrama. Dan kita screen mereka sebelum masuk ke asrama, supaya kita boleh asingkan siapa yang ada gejala, kita letak di bahagian lain. Yang tiada gejala, mereka tidak bercampur dengan yang ada gejala. Dan makanan semua disediakan 3 kali sehari kita hantar ke asrama. So ini kebajikan-kebajikan yang kita ambil, dan semua staf di HEP walaupun bekerja dari rumah, tapi mereka tetap boleh dihubungi dan kami berbincang dalam grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp. Even staff saya semua memang masih bertugas. So kalau kita tengok dalam staff saya semalam pun bertugas sehingga petang, ramai yang datang untuk mendapatkan rawatan sekiranya mereka sakit. Yang tak datang pun dia boleh dapat khidmat nasihat ataupun kaunseling daripada kita untuk macam mana cara menjaga. Apa yang penting sekali sebenarnya kita nak nasihatkan, stay at home.
duduk di rumah. Mana yang tiada asrama, duduk di rumah masing-masing. Mana yang dah sampai rumah ibu bapa, stay at home. Dan yang mana di asrama, kita pun tidak benarkan untuk mereka melakukan perkumpulan ni. Siapa yang ada lebih daripada 5, semua staf resident college akan memantau. Ada yang bertugas setiap hari untuk memantau. Okey, baik. Itu satu penjelasan yang sangat baik sebab kita bercerita mengenai bercerita mengenai satu skala yang besar pelajar-pelajar, terutamanya di UiTM memang ramai kuantitinya. Prof, saya difahamkan juga Convocation UiTM ke-92 yang dijadualkan bermula pada 24 Mac terpaksa ditangguhkan termasuk dengan aktiviti-aktiviti lain di kampus. Mungkin adakah ini kali pertama atau apa sebenarnya tindakan seterusnya daripada pihak kampus sendiri berkenaan dengan convocation ini? Ya, betul. Berdasarkan kepada penularan wabak COVID-19 yang semakin serius ini, jadi dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun pengajian tinggi, UiTM telah mengambil inisiatif berdasarkan kepada beberapa siri mesyuarat dan mengambil kira risiko-risiko yang mungkin timbul. Jadi istiadat convocation ke-92 ni kita tunda. Ini telah diwawarkan di dalam perkiling Naib Chancellor ke-12. Perkiling Naib Chancellor pada 12 bulan Mac. Kita keluarkan 12 Mac 2020. Pemakluman ini telah dibuat kepada para graduan dan juga ibu bapa. Jadi keputusan untuk menunda istiadat convocation ini adalah bukan satu perkara yang mudah. Betul. Kerana melibatkan jumlah graduan yang begitu ramai, 22,834 graduan pada tahun ini. Jadi bila UiTM memikirkan risiko yang timbul di mana bukan sahaja melibatkan graduan semasa istiadat convocation ini, ianya juga melibatkan keberadaan ataupun keberangkatan ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Sebab tuanku adalah Chancellor UiTM, dan juga di dewan tersebut adanya pro Chancellor Pegawai Kanan Universiti, dan juga ibu bapa bersama dengan graduan. Kedudukan mereka pun bukan macam kita duduk sekarang ni. Sitting arrangement dalam istiadat convocation ni untuk graduan ni berdekatan antara satu sama lain. Potensi untuk risiko sekiranya ada itu sangat tinggilah. Jadi itulah UiTM telah mengambil keputusan berdasarkan risiko yang telah kita fikirkan ini, maka istiadat ini ditangguhkan. Bukan kita batalkan, kita tangguhkan. Dan kemungkinan akan diadakan semula pada sekiranya wabak ini tidak berterusan, pada awal Julai ataupun Ogos. Tapi ini pun bergantung kepada tarikh persetujuan daripada ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Agong. Dia membabitkan banyak sekali pihak kerana istiadat ini yang sangat besar. Dan kita sedang menayangkan satu talian bantuan UiTM, Shah Alam terutamanya. Ini mungkin Prof atau Doktor boleh terangkan dengan talian bantuan ini? Untuk talian bantuan ini kita telah sediakan untuk pelajar-pelajar ataupun warga UiTM sebab sekarang ni institut UiTM ditutup. So mereka boleh dapatkan bantuan daripada polis bantuan, daripada bilik gerakan di Kolej Mawar penempatan yang kita letakkan pelajar-pelajar sementara ni di Kolej Mawar. Dan di pusat kesihatan dan juga bilik gerakan Jawatankuasa Operasi Bencana UiTM dan juga senarai daripada kampus-kampus cawangan. Ada juga satu lagi is untuk kampus-kampus cawangan. Okey, Doktor, kalau saya boleh panjangkan sikit pertanyaan, kita ada talian bantuan semua. Di seluruh kampus bagaimana pergerakan dan situasi pada ketika ini? Pelajar diarahkan pulang atau sama saja? Sama juga. Mana awalnya memang sebab kita dah ada cuti sehingga 12 April. Jadi mana pelajar-pelajar yang telah pulang, dia stay di rumah. Mana pelajar yang tak boleh pulang atau dia tak nak pulang, ada juga alasan yang mengatakan dia tak nak
kita tak tahu sebenarnya siapa yang ada virus. Okey, kita betul. ataupun family. Ya. Kita tak nampak virus tu. Jadi mereka tak nak merebakkan kepada family-nya di kampung. Ya. So mereka decide untuk stay di kampus. So kita sediakan. Setiap kampus ada tempat untuk kita sediakan pelajar-pelajar yang tak boleh balik kampung atau tak nak balik kampung. Di setiap kampus Di memang setiap ada. kampus. Sebab tu Okey. kita ada nombor bilik gerakan tadi tu untuk setiap kampus juga. Itu sangat menarik dan sangat bertanggungjawab. Prof, mungkin kita ada masa yang sedikit saja. Sikit pesanan kepada pelajar, ibu bapa berkenaan dengan tempoh yang sangat mencabar ini. Prof. Ya, saya ingin mengambil kesempatan di sini, terutamanya kepada para pelajar dan ibu bapa. Dalam keadaan yang kritikal ini, kita mengharapkan semua pihak dapat bekerjasama dengan pihak universiti, khususnya UiTM, di mana para ibu bapa kita sarankan tidak perlu datang ke kampus untuk mengambil anak-anak mereka pulang ke kampung. Kerana ini jelas arahan daripada pihak kerajaan, keputusan daripada Amat Berhormat Perdana Menteri, stay at home dan jangan berlaku banyak pergerakan. Jadi universiti pun mengambil langkah ataupun inisiatif yang sama. Bermula daripada malam tadi, kita tidak benarkan pergerakan sama sekali. Pelajar kita keluar daripada kampus. Jadi para ibu bapa jangan risau. Kebajikan, soal aspek kesihatan, makan minum pelajar ni memang universiti akan mengambil perhatian ataupun menjaga sepenuhnya. Betul. Dan ini adalah demi untuk kebaikan bersama, bukan para pelajar saja tetapi juga untuk masyarakat dan juga negara. Jadi ini perlu diambil serius lah, supaya patuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan. Okey, baik. Saya kira itu sangat jelas, sangat terang kepada semua para pelajar. Kita tak perlu panik. Kita perlu kekal tenang dan percaya kepada pihak pengurusan. Yang penting kebajikan, kesihatan, makan minum itu cukup daripada pihak Universiti UiTM terutamanya. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fauzi Ali, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan UiTM, dan juga Dr. Zaitun Nasir, Pengarah Pusat Kesihatan UiTM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dan memberi penjelasan yang sangat penting, saya percaya, bagi mengelakkan segala situasi yang tidak diingini daripada berlaku. Okey, kita